Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah la syarika lah wa anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari kita bersiaran langsung dan kita perkembangan madrasah. Ini insyaAllah menceritakan kelebihan orang manfaatkan harta Allah Subhanahu. Bagaimana kita yang masyhur pernah dengar orang yang hartanya jala atau yang bersedekah. Nabi Allah SAW sebut apabila anak Adam terputus segalanya. Setiap jadi tadi jariah yang hari pahala hamba yang semakin jalan Allah Ta'ala. Hari lagi yang pernah bawa saya Desa Daun Zahra membaik pulih jambatan yang kita guna pilih yang tidak kenderaan biasa boleh nak naik. Hari ini kita batu-batu dan kita agak semi dan kita tengok sendiri. Kita boleh tengok sendiri jambatan yang mana yang sedang kita proses nak buat. Proses nak buat sebelum ni kita guna batang piling itulah. Kalau tengok ada yang telah hanyut dan sebagainya. Hari ni kita ambil kesempatan hari ni dan hasil daripada sumbangan tuan-puan juga dapat orang sampai ke madrasah. Dan hari ni kita buat jambatan koki. Sekarang kita dah mohon dah bantuan ataupun jalan untuk kita minta dengan kerajaan. Cuma dalam proses lah biasalah. Kalau kita minta dengan kerajaan, minta ini bukan boleh lalu. Ia mempunyai proses. Maka kita sama-sama berdoa lah. Moga-moga Allah Ta'ala lembutkan hati untuk mempercepatkan lagi proses supaya kita dapat bergerak untuk nak mudahkan urusan untuk sampai ke madrasah. Sebab kita duduk di antara sungai, nak sampai ke madrasah mestilah mempunyai jambatan atau tempat laluan. Ini antara laluan utama lah setakat ini yang kita lalui dan bawa kereta dan sebagainya. Sebelum ni kita guna jambatan piling yang bawah tu lah. Ada yang dah lari, ada yang dah nak menampung. Boleh tengok sendiri, Ini antara proses kita untuk membuat ataupun jambatan lah, jambatan yang kita sedia ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh tengok sendirilah keadaan semasa. Proses kita untuk membuat ataupun jambatan lah, jambatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Bandingan orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang yang mendemah hartanya, membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menebit 3 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat kali ganda pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingkan orang-orang yang menginfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang infak hartanya di jalan Allah. Orang yang menginfak hartanya untuk orang belajar ilmu agama. Untuk orang memudahkan orang belajar ilmu agama. Sama seperti sebiji benih yang menumbuh tiap-tiap menumbuh 7 tangkai. Yang mana tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Nak umpamakan, bayangkan. Kalau 7 tangkai 700. Pahala ganjaran Allah Ta'ala lipat kali ganda orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita boleh menyaksikan hasil daripada sumbangan tuan-puan dapat kita sempurnakan. Dapat kita amanah. Menggunakan amanah yang hasil daripada sumbangan tuan-puan. Hari ini kita dapat membetul ataupun membaiki jalan. Kadang-kadang orang nak masuk terpaksa tinggal kereta-kereta di luar sana dan jalan kaki lebih kurang 500 meter ataupun 300 meter jalan kaki nak sampai ke tempat kita. Oleh itu kami pihak madrasah rasa terpanggil untuk buat jambatan yang kadang-kadang ada setengah kenderaan boleh masuk, ada kenderaan tak boleh masuk. Hari ini insya-Allah semua kenderaan boleh masuk insya-Allah. Untuk kita melihat sendiri proses perjalanan Madrasah Darul Zahra Kampung Kuala Dura, Kuala Berang, Terengganu. Sebelum saya nak bercakap tentang infak, kelebihan infak, saya nak cerita tentang tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pernah dengar dah cerita Nabi Ibrahim. Kalau masuk bola korban, orang akan cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pentauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sanggup berjuang, sanggup menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Sehingga kan kalau kita lihat sejarah ataupun cerita ataupun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak percobaan, banyak penderitaan yang Allah Ta'ala uji kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap sabar. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Ibrahim daripada keturunan yang mana sembah patung berhala. Kita melihat bagaimana ayah yang disebut di dalam Al-Quran ataupun ada riwayat kata bukan ayah dia sendiri tu kuat sejarah dia, wallahu a'lam. Tetapi Azar, ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang buat tukang patung berhala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di dalam gua. Dan mak dia tinggal susu dia keluar balik, susu pula keluar balik. Dan Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan. Nabi Ibrahim tengok matahari, Allah, inilah Tuhan aku. Cerang, molek, cerah. Dan tiba-tiba Tuhan dia kata tadi kelang. Maka dia kata ni bukan Tuhan. Tuhan dia sentiasa bersama dengan kita. Maka tubik pula pulang. Oh comel. Tak tahu. Tiba-tiba bulan pun tergelang. Dia kata ni bukan Tuhan.
tak mesti ada yang menjadikannya. Tak ada yang menjadikannya. Maka di sini dia berfikir, bertafakur, mesti yang lebih hebat lagi yang mencipta langit dan bumi dan mencipta aku. Maka cara otomatik Allah Ta'ala mengangkat dia menjadi rasul. Allah Ta'ala mewahyukan dia. Maka dia telah mentauhidkan Allah Ta'ala yang Esa. Dan marilah dalam jati hati, Tuhan itu adalah yang Esa. Yang tak boleh nak nampak dengan mata kepala. Yang tak boleh nak bayang dengan akal kita. Maka di sana Allah Ta'ala mewahyukan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim mula menyebar dakwah Islam di dalam masyarakat. Orang pakat tolak belaka. Dan orang percaya Namrud adalah yang memberi rezeki. Namrud yang memberi segala-galanya. Maka Nabi Ibrahim kata, itu adalah dia pun sakit. Dia pun akan mati juga, kata Nabi Ibrahim. Mana mungkin orang yang sakit, orang yang mati itu Tuhan kita. Maka tak lama kemudian, orang pakat semua patung berhala. Patung berhala. Patung yang tidak boleh memberi apa-apa. Satu hari, orang buat perayaan. Dia buat perayaan besar-besaran di Babylon. Maka Nabi Ibrahim AS kalau pergi sempat datang ke Turki, dia ada satu tempat, nama tempat itu tempat yang mana Nabi Ibrahim AS dibakar. Di Turki ni adalah tanah tempat Anbiya juga. Dan tanah tempat kelahiran Nabi-Nabi dan tempat yang mana banyak sejarah yang tersendiri. Kalau pergi Turki, dia ada satu tempat, Allahumma salli Muhammad, tak ingat dah nama. Dan kalau ada sahabat-sahabat kita dari Turki, boleh sebut nama tempat. Kok ada kawan-kawan yang menonton live ini, boleh pergi tengok sendiri tempat yang mana, tempat yang dibakar Nabi Ibrahim AS. Di sana kita boleh melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala apabila nak berdakwah kepada umat Islam. Ketika mana Nabi Ibrahim pukul segala patung-patung berhala, pecah belaka patung berhala. Tinggal seekor saja patung berhala yang tertegak. Dan hak besar sekali. Hak besar sekali dia tinggal. Lalu Nabi Ibrahim lepas dia susah, dia pun ambil kapok yang dia katok tadi, dia letak atas kepala patung. Dia letak atas kepala patung tadi. Lalu dok lama kemudian, orang pun bising bangun lah. Bising bangun. Bising bangun. Bising di sana sini bising. Apa? Sebab patung berhala yang mereka sembah selama ni dah hancur dah. Tinggal hak besar je tinggal. Lalu orang dah syok, mula syok dah ragu dah kepada Ibrahim AS. Ketika mana orang bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, dan orang ajak Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim kata, aku sakit, aku tak sihat. Bukan Nabi Ibrahim sakit, sakit memandang tengok perayaan. Sakit memandang tengok perkara-perkara maksiat. Patut tu maksud sakit dia. Dah bukan bermakna Nabi Ibrahim berdusta. Allah Ta'ala apa? Dia maksud. Dia bukan menipu-nipu. Orang panggil nak helah. Nak helah, nak selamatkan dia. Lalu tak lama kemudian, apabila ditanya kepada Nabi Ibrahim kata, bukan aku yang buat. Siapa dia yang buat? Tu patung berhala yang mu tengok tadi. Mu tengok patung rapat tekok. Mesti dideki dah. Orang bukan pakat sembah dia je. Orang lain pun pakat sembah tak. Dia nak dia je kena sembah. Tu kata habis patung berhala tu. Nabi Ibrahim kata, sebab apa? Sebab bukti dia ada kapok di tekok. Ada tekok berhala hak besar kali tu. Lalu orang pakat riuh. Alah bodohnya mu Ibrahim. Alah dok cerdik je mu Ibrahim. Alah baca-baca lah kata ke Nabi Ibrahim. Dia kata Nabi Ibrahim ni bodoh. Nabi Ibrahim ni gila. Nabi Ibrahim ni macam-macam dia kata. Lalu Nabi Ibrahim kata, mu kata aku bodoh, mu kata aku gila, mu kata aku macam-macam. Sedangkan mu dah sedar. Mu tanyalah patung berhala tadi tu. Mu tanyalah dia. Dia yang buat, bukan aku. Dia kata, mu ni bodoh Ibrahim. Mu bayang kat patung berhala mana boleh bergerak. Mana boleh katok-katok orang. You duduk cakap situ. Kalau orang duduk osek lah. Duduk situ lah.
umat dia kata gitu. Nabi Ibrahim kata, kalau mu kata aku gila, mu lagi gila. Kalau mu kata aku bodoh, mu lagi bodoh. Sebab apa? Sebab mu sembah, benda yang tak boleh beri apa-apa. Mu kata dia bagi rezeki, dia kata dia beri rahmat, dia kata dia lindungi kamu di kampung kamu. Tiba-tiba dia tak boleh nak lindungi dia, tak boleh nak lindungi sahabat-sahabat yang duduk di keliling dia. Mu bayangkan, tak mu bayangkan. Mu kata selama ni dia yang beri rezeki. Mu kata dia lah Tuhan kamu. Dia kata dia yang menjaga kamu. Tiba-tiba dia tak mampu nak jaga kamu. Apatah lagi nak bagi orang lain. Nak cakap pun tak boleh denganmu. Kena balik bodoh ke umat dia. Maka tak lama kemudian baru orang mikir. Betul juga ada orang main mikir akal yang cerdik. Lalu oleh kerana ada yang busuk hati, yang buruk hati tak puas hati, maka diberitahu kepada pemerintah tidak lain dan tidak bukan. Itulah kerja Ibrahim alaihissalam. Apabila kena gitu, Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Allah dibakar oleh puak-puak Namrud dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Kunu." Allah Taala katakanlah kepada api naran barda wa salamun ala Ibrahim. Allah Taala kata kepada api, selamatkanlah Nabi Ibrahim asal sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim daripada dibakar oleh api neraka. Api itulah api puak-puak dia lah, bagi dia macam neraka lah. Dak bapak besar api, bapak besar. Tak boleh tengok tapak dia kalau ada orang sudah pergi di tapak yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Dibakar. InsyaAllah kalau ada rezeki, mana-mana yang berminat nak pergi dengan saya, nak suruh saya pergi ataupun nak ajak kawan-kawan saya, kita boleh pergi insyaAllah. Kita boleh tengok sendiri tempat yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kalau ada rezeki lebih insyaAllah saya akan pergi jugalah mana supaya kita dapat sama-sama mengambil ibrah pengajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu cerita perikah awal. Itu perikah awal. Lepas itu Nabi Ibrahim pun dah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim berdakwah. Sampai satu masa Nabi Ibrahim dah tua dah. Rasa tua dah. Tua ni umur 80 dah. Umur 80 dah. Tiba-tiba tak ada anak. Tidak dikurniakan anak. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dapat anak. Supaya dapat anak. Ditakdirkan oleh Allah SWT. Suatu hari Nabi Ibrahim pergi dan dia bertemu dengan seorang pemimpin. Lalu pemimpin sedekahkan seorang jariah. Maka boleh isterinya nama Hajar. Dan Siti Hajar dikawinkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, maka diberi gembira apabila malaikat datang. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa mu ni akan mempunyai seorang anak yang soleh, yang bertakwa, yang akan menyambung risalah kamu. Maka Nabi Ibrahim gembira sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia ada pembantu yang dapat membantu dan menyambung risalah Islam, risalah iman, risalah tauhid. Lalu tak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Diuji lagi oleh Allah Ta'ala nak melihat keimanan, kekuatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian yang sangat besar ini. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, ambillah anak dan isteri kamu itu, letaklah di satu lembah yang mana tidak ada air, yang hanya ada padang pasir yang sangat panas. Padang pasir, orang panggil pada kukuh dia. Pada pasir, pada terkukur. Tak ada kenapa dia, pokok kayu pun tak ada kenapa. Kosong belaka. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal anak dan isteri dia. Lepas dia tinggal, dia masih sedih lah. Dia masih sedih. Tetapi oleh kerana dia faham konsep la ilaha illallah, konsep tauhid, tidak ada ilah malaikat Allah, tidak ada Tuhan malaikat Allah yang satu, yang esa, yang patut kita taat. Apa yang Allah Ta'ala uji, bukan ada hikmah, ada ujian, ada apa-apa yang Allah Ta'ala nak tengok kesabaran kita, ketakuan kita. Nabi Ibrahim sanggup tinggal anak bini di tempat yang kering kontan, tidak ada pohon kayu dan sebagainya. Tempat itu hari ini dah jadi tempat yang
dituju oleh seluruh dunia, yaitu Makkatul Mukarramah. Kaabah hari ini yang kita tengok hari ini di Makkah hari ini adalah tempat yang Nabi Ibrahim tinggal ke anak isteri dia, Nabi Ismail dan Sadatina Hajar radhiyallahu anha radhiyallahu anhum, kedua-duanya yang diradai Allah Taala radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah Taala mengampuni mereka. Nabi-nabi alaihi salatu wassalam dan mereka yang taat dan patuh pada Allah Taala. Baik. Sampai cerita di sini, maka timbullah musim haji. Orang cerita tentang pengorbanan. Nabi Ibrahim mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa korbankan anak untuk disembelih. Allah Ta'ala perintahkan ketika mana Nabi Ibrahim balik kampung balik, dah anak ia besar dah, boleh dengar kata dah boleh buat benda orang panggil, buat jaring dah untuk kerja dakwah, kerja amal, kerja Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, dah sembelihlah anak kamu sebagai korban, menunjukkan kebutihan kecintaan kamu kepada aku, kata Allah Ta'ala dalam mimpi dia. Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia. Allahu Akbar. Sembelih anak, kita bayangkan anak dia seorang, suruh melih pula. Tak. Suruh melih pula, dah lah tua dah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada anak dia, wahai Ismail alaihissalam, aku telah bermimpi bahawa Allah Ta'ala suruh menyembelih kamu sebagai korban. Adakah kamu menerimanya? Anak dia kata, wahai ayah, jika itu perintah daripada Allah, tunaikanlah. Sesungguhnya jadikanlah aku dah orang yang sabar menerima ujian ini. Dah anak dia orang yang bertakwa. Betul lah Allah Ta'ala, Nabi malaikat kabar bahawa mu akan lahir anak yang soleh yang bertakwa kepada kamu. Dan apabila gitu, tak lama kemudian dia pun tengok gitu dalam keadaan kesedihan dan ujian yang Allah Ta'ala beri nak melih. Dan Allah Ta'ala membuktikan kesungguhan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, membuktikan kebenaran dan keyakinan dia akan perintah Allah Ta'ala sehingga dia sanggup menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan dia nak sembelih Nabi Ismail, dia asah paling tajam sekali. Paling tajam sekali dia asah. Takut anak dia terasa dengan kesakitan, keperitan dengan sembelih tadi. Lalu tak lama kemudian ditutup kepala Ismail dan ambil pisau yang tajam, letak di tekak. Apabila nak je iri, lalu malaikat mari temu dengan Ismail. Ya Ismail, Allah Ta'ala telah terima pengorbanan kamu, maka tukarkanlah Nabi Ismail kepada kibas yang aku bawa ini. Allahu Akbar. Baru nak melih, baru nak akad tangan, nak sembelih Nabi Ismail. Lalu malaikat Jibril sepatah mari datang temu Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah Ta'ala membenarkan, kamu telah membenarkan mimpi Allah, kamu telah membenarkan janji Allah, maka Allah Ta'ala menerima pengorbanan kamu. Walaupun kamu sanggup mengorbankan anak kamu, maka hari ini ambillah kibas sebagai ganti kepada Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala tukar kibas tadi. Nabi Ismail pun sembelihlah, Nabi Ibrahim pun sembelihlah kibas. Itulah punca yang kita sebut hari ini. Kalau orang nak pergi haji, orang makan kibas, orang makan lembu, orang makan kambing, iaitu orang untuk buat korban. Hari ini Allah Ta'ala tak suruh kita sembelih anak kita. Kalau kita sembelih pun berdosa besar. Allah Ta'ala tak suruh pun kita sembelih isteri kita. Allah Ta'ala tak suruh kita korbankan anak dan bini kita. Dan Allah Ta'ala tak suruh pun kita korbankan suami dan anak kita. Allah Ta'ala suruh kita korbankan sedikit harta kita untuk kita membuktikan, menyatakan kesungguhan kita, kebaikan kita untuk kita infakkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembelihlah binatang-binatang peliharaan kamu, kambing kibas yang disebut sebagai al-an'am, binatang al-an'am, termasuk kambing kibas, biri, lembu, unta, dan lain-lain lagi. Termasuklah binatang-binatang yang dibolehkan korban. Tak nak korban yang tak boleh lah.
Nah, ni dia. Baik. Begitu juga saya Ustaz Muhammad bin Abdullah yang mana sekarang sedang giat mencari siapa-siapa yang berminat untuk menyertai korban. Marilah datang ke Madrasah Darul Zahra untuk sama-sama kita berkorban di sini. Kita masih lagi membuka ruang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat yang berminat untuk menyertai korban. Untuk menyertai korban dan akikah di Madrasah Darul Zahra. Mampu tapi tak sertai korban. Jom dengar penjelasan saya. Saya dah sebut dah. Apabila Nabi SAW kata satu hari, ada satu hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW sebut bahawa siapa-siapalah apabila dia mampu berkorban tetapi tidak berkorban. Tidak berkorban. Ada orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Nabi kata, jangan duduk di tempat solatku. Jangan duduk di tempat solat kami. Ini amaran Allah Ta'ala. Baik itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, bagi orang yang berkemampuan, orang yang berkemampuan, bukan orang tak mampu, tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi orang yang mampu dah ada harta dia untuk dia nak korban, maka Nabi kata berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka hendaklah kamu dirikan sembahyang. Dan hendaklah kamu berkorban. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang dan kita berkorban. Berkorban masa, berkorban jiwa, berkorban harta, berkorban dengan binatang sembelihan yang kita nak sembelih untuk hari kita berkorban, hari yang disyariatkan oleh Islam, iaitu hari-hari tasyrik, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, iaitu hari-hari yang diharamkan kita buat puasa. Disunatkan kita menyembelih korban kita, lembu, unta, kambing, biri, kebau dan sebagainya. Tu dia. Kalau nak sertai boleh masuk bersama dengan Madrasah Darul Zahra. Kita ada beberapa ekor lembu untuk mana-mana yang berminat untuk menyertai korban. Harganya RM650 satu bahagian. RM650 satu bahagian. RM650 satu bahagian. InsyaAllah, kalaulah duit tu ada, contohnya ada lebih RM10, RM15, RM20 ataupun RM100, dan insya-Allah kita akan masukkan ke dalam tabung Madrasah Darul Zahra. Kita akan dapat 2 pahala yang saya sebut mula-mula tadi. Orang yang infak hartanya di jalan Allah Ta'ala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sumbulatin mi'atu habbah. Sab'atin sumbulatin mi'atu habbah. Iaitu orang yang infak hartanya jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala upamakan sebiji yang mana kita tanam tadi 7 takar. Tiap-tiap takar tadi keluar daripadanya 100 biji. Dan tiap-tiap 100 biji tadilah Allah Ta'ala lipat kali ganda. Nak kata besarnya pahala. Begitu juga Allah Ta'ala beri kepada orang yang infak hartanya. Lebih-lebih lagi bersedekah, berwakaf untuk mengerjakan, untuk menegakkan kalimah Allah. Madrasah ini untuk dirikan, orang panggil, belajar ilmu agama, belajar orang yang faham agama, untuk orang yang menegakkan agama dalam diri dan dalam masyarakat, insya-Allah. Boleh hubungi nombor ni. Boleh ambil nombor. Tengok ni. Ambil nombor ni. Nombor yang boleh hubungi untuk Madrasah Darul Zahra ini. 010. Tulis. Mana-mana sempat tulis. 010 8156 501. 010 8156 501. 010 8156 501. Itu nombor. Boleh hubungi saya. Nombor ni untuk kita tepah segera bahagian korban. Ataupun boleh hubungi kontak nombor satu lagi. 01111 3393 788. 0111 3393 788. Tu dia.
3373 988 0111 3333 93788. Apa? 011 133 93788. Sangat mudah nombor ni. Kita pun ingat dah sekali baca je. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berkorban tadi, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tak ada amalan yang paling Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala sayang. Satu amalan daripada Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam AS. Ketika mana hari raya Aidil Adha, tak ada amalan yang paling mulia pada hari raya. Malaikat dia menyembelih binatang korban. Dia menyembelih binatang korban. Dan sesungguhnya binatang itu akan datang pada hari kiamat. Lagi binatang tadi akan jadi kenderaan kita di tiang sirat. Binatang yang kita korban pada hari kiamat pula dimari kepada kita, yang menjadi saksi kepada kita bahawa kita telah berkorban dia, kita telah sembelih dia. Tu dia pada hari kiamat dengan tanduk bulu haiwan tadi. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Sebelum nak mengalir ke tanah, Allah Ta'ala terima dah korban kita. Nak kabur besarnya pahala ganjaran. Tiap-tiap bulu, tanduk dan sebagainya akan menjadi pahala, menjadi saksi kita di akhirat kelak tentang pengorbanan yang kita telah lakukan. Maka apa lagi kita tunggu? Jom kita sertai korban bersama Madrasah Darul Zahra. Kita dapat dua ganjaran, berkorban dan infak hartanya jalan Allah. Dan barang siapa yang nak berinfak untuk membantu pembinaan Madrasah Darul Zahra, kami masih lagi malu-alukan. Hari ini kita boleh tengok sendiri. Boleh tengok sendiri. Hari ini kita dalam proses untuk membangun ataupun buat jalan. Buat jalan untuk sampai ke madrasah kita. Ini jalan utama yang kita sedang lalu. Dan kenderaan-kenderaan terpaksa duduk di luar. Kalau kenderaan yang mewah sikit, yang bukan 4x4, kadang-kadang tak berani nak masuk, terpaksa guna kayu-kayu piling tadi. Hari ini kita buat jambatan peringkat awal. Sekarang kita sedang proses permohonan daripada kerajaan, kerajaan negeri. Kalau kerajaan pusat nak bagi pun tak ada masalah juga. Nak bagi buat jalan, nak bantu kami buat jalan. Kami sedang proses. Biasalah kalau kita minta hari ni bukan boleh lalu. Mestilah mengikut prosedur, mengikut kajian, mengikut macam-macam. Kalau ada mana-mana yang bertanggungjawab untuk mencepatkan, insya-Allah boleh dipermudahkan, insya-Allah. Mana-mana yang ada orang panggil tanggungjawab, dia yang bahagian ni dia nak buat cepat. Mana pondok setamak contoh, mana jalan buat pondok ni, maka buat cepat. Dulu cepatlah dapat jalan, insya-Allah. Kita mohonlah jasa baik. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga dan apa bantuan daripada kerajaan ke, daripada masyarakat ke, daripada dermawan orang ramai ke, dan Allah Ta'ala terima amalan mereka, terima sumbangan mereka. Walaupun sedikit je usaha mereka, Allah Ta'ala akan masukkan mereka di dalam syurga dan menjadikan hasil yang mereka infak tadi sebagai sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Iza mata bana insan in qata anhu amaluhu min illa min salasah. Apabila matinya anak Adam, terputus segala amalannya, terputus segala perbuatan dia. Nak sembahyang dalam kubur tak boleh dah. Nak bersedekah dalam kubur tak boleh dah. Nak bangun atas dunia ni. Dah mati tak ada benda dah. Nak sembahyang, nak berzikir, nak amal tak ada dah. Atas dunia lah kalau nak berzikir, nak amal, nak sembahyang, nak buat amal apa, jariah apa, atas dunia lah. Illa min salasah. Malaikat 3 perkara Nabi sebut hak akan terus mengalir pahala walaupun kita mati. Apa dia? Pertama Nabi sebut sedekah jariah. Nak cerita bahas sedekah, kita cerita dah tadi. Lebihnya sedekah jariah. Kita bantu orang buat jalan. Kita bantu orang memudahkan untuk sampai ke madrasah. Setiap kali orang guna jalan yang kita usahakan tadi, yang kita sumbang tadi,
setiap masa kita akan dapat mengalir pahala. Walaupun kita hanya saing je, lulus jalan contoh. Ataupun kita mari sumbang sikit je, RM1 RM2 je. Hasil daripada bata, hasil daripada seming, hasil daripada apa yang kita sumbang tadi akan terus mengalir. Walaupun kita sumbang sedikit saja. Ibarat kata, tak kita sebut tadi, ibarat bangunan, sebiji bangunan. Kalaulah tidak ada satu bata, nescaya runtuh bangunan tadi. Tak akan nampak comel bangunan. Malaikat kena ada. Begitu juga, walaupun sedikit je sumbangan kita, kita support, kita push untuk kita cepatkan segera pembangunan ini. Maka Allah Ta'ala akan melipat kali ganda. Walaupun usaha kita dengan kita share. Kita kabur kawan-kawan yang mampu membantu. Tak, mereka bantu disebabkan kita share. Kita kabur, kita maklum kepada kawan-kawan. Kita maklum kepada kerajaan. Kita maklum kepada masyarakat. Untuk sama-sama membantu orang mendirikan rumah Allah Ta'ala. Orang yang mendirikan tempat-tempat majlis yang menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Yang menegakkan kalimah Islam. Yang menegakkan syariat Islam. Yang menegakkan, yang mengajar tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Dan tentang untuk kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita bantu, kita menolong, kita akan dapat jariah. Walaupun kita tak nak sumbang RM1 2 tak mampu. Tak nak sumbang bata 3% tak mampu. Tak, kita mampu share lah kepada kawan-kawan yang mampu untuk menyumbang. Setiap kali mereka sumbang, kita dapat saham. Tapi kalau kita menyumbang juga, kita lagi dapat saham berlipat-lipat kali ganda. Allahu Akbar. Lebihnya orang yang menyumbang, orang yang membantu untuk mendirikan madrasah, untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan kalimah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Allahu Akbar. Bukan di pondok saya saja, mana-mana tempat pun gitu juga. Kalau kita nyumbang, kita bantu, kita mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun kita telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Selagi mana orang guna jambatan ni, selagi mana orang guna pondok ni, selagi mana orang mengaji tempat ini, selagi itulah kita terus mendapat pahala. Walaupun 100 tahun, walaupun 200 tahun, walaupun 1000 tahun pondok ini tertegak, maka begitulah pahala ganjaran kita akan terus mengalir. Walaupun kita telah meninggal dunia lebih daripada 1000 tahun. Kalau kita niatkan infak pahala untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia, untuk toki kita yang telah meninggal dunia, walaupun dah meninggal lebih 100 tahun, lebih 1000 tahun sekalipun, maka pahala kita akan sampai dan pahala mereka akan terus mengalir. Ya mohon minta doa kepada anak yang saleh. Kita infak, niatkan pahala yang kita sedekah tadi untuk ibu bapa kita, untuk mak ayah kita. InsyaAllah akan terus sampai pahala kepada kita semua. InsyaAllah untuk ibu bapa dan akan sampai kepada mereka. Begitu juga siapa yang kita niatkan sedekah pahala. Yang penting niat kita. Yang penting niat kita. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan, setiap perbuatan dengan niat. Kalau kita niat untuk orang tengok kita derma banyak, tapi kita habis duit tetapi tak dapat daripada Allah. Tapi kalau kita niat, kita derma banyak, kita buat perkara yang banyak, kita membantu nak dapat keredaan Allah, nak dapat keikhlasan daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan campakkan darah hati kita dan Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat kali ganda. Walaupun 3% batu bata, walaupun RM18.5 seming sahaja, kita akan terus dapat pahala. Hasil daripada seming, bangunnya bangunan. Hasil daripada seming, bangunnya batu-bata dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri, daripada kedaifan diri saya sendiri, daripada kejahilan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap ataupun ada yang terasa, ada pun yang tergurih hati. Saya minta maaf banyak. Marilah bantu sama-sama kita menegakkan agama Allah di dalam diri kita, dalam masyarakat, dan untuk khususnya di dalam daerah dan kawasan kita dan negeri kita, daerah dan dunia hari ini. Untuk kita istiqamah di jalan Allah SWT. Doakan saya dan saya doakan Tuhan Puan semoga dirahmati dan diredai di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang yang lemah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya.
Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Surah Subhanakallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.